masuk dalam session ini boleh lihat kemudianlah rakaman ini. Okey, kamu bersama saya dalam kelas MPU 21032 Penghayatan Etika dan Peradaban. Okey, kamu semester 1 kan? Daripada jabatan? Jabatan apa ni? DPB, Jabatan apa? DPP jabatan apa? Pencitraan Awam. Kejuruteraan awam. Okey, nak cakap kena on mic baru madam dengar. Okey. Okay. Kenapa tak nak on webcam ni, malu ke apa? Kamu baru first time lah jumpa kawan-kawan kan? Kamera rosak. Kamera rosak. Selalu selfie sangat tu, jam Handphone Okey. orang. Handphone orang. Ya. Okey, line okey ke Nya tengok? lahir. Line okey tak? Line okey? Okey, kalau ada masalah boleh tulis di ruangan chat tu Okey, kalau yang tak cukup line ke, tak kuat ke, tak apa. Madam tak marah pun. Cuba nanti pakai apa? Pakai apa? Pakai laptop tak dapat. Laptop tak dapat? Tekan ni bahagian tu ada chat tu Tak Ada dapat ada audio. audio. Okey. So madam kehadiran, madam akan panggil nama seorang-seorang dan kamu kena respon lah ada ke tak ada. Okey? Adakah Saidah? Muhammad Hafiz, Hafizan, adakah? Nak respon on mic Muhammad Hafiz, Hafizan ada? Ada. Ya, Okey. cikgu. Okey. Nur Fatihah ada? Nur Fatihah? Madam. Ada. Ada, madam. Okey. Samantha Jong? Ada. Ada. Awang Muhammad Syazani? Awang Muhammad Syazani? Awang Muhammad Syazani ada? Cikgu. Ada. Priscilla Sonita ada? Priscilla? Ada. Gloria Julia ada? Gloria? Oh, madam nampak nama tapi tak respon. Gloria ada? Ada? Tolong sahut cikgu. Okey, siapa? Nur Dalila Dayana. Dalila Dayana ada? Tak ada. Gloria Sundai ada? Gloria Sundai ada? Siti Khadijah ada? Ada. Ada, okey. On mic kalau nak respon on mic. Evina Malia Rosa. Ada. Rosa. Ada. Muhammad Hafiz Ismail ada? Muhammad Hafiz Ismail ada? Seda. Okey, siapa yang tak dapat nak respon line tak kuat boleh tulis dekat chat. Chat. Boleh tulis dekat chat. Bagi tahu ada. Fikri Hazami ada? Fikri Hazami. Siti Nur Mariam? Ada. Okey. Fatin Solehah ada? Ada? Ada. Muhammad Amzar Saifullah. Muhammad Amzar ada? Mic rosak. Okey. Dapat tulis di ruangan chat kalau ada masalah. Nur Syazlina binti Remy. Resilia Runti. Ada. Okey, Erina anak Rajak. Erina ada. Nur Azni ada? Ada. Ada. Okey. Amiruddin. Amiruddin Madam. ada. Simon ada? Simon Lexter.
Kalau tak boleh nak respon, boleh tulis kat ruangan chat Muhammad Ikmal. Muhammad Ikmal. Ada. Ada. Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq. Ada, Madam. Ada. Olin Rachel. Olin Rachel. Ada Olin Rachel? Ada. Bibiana. Bibiana. Ada. Muhammad Rosnizam. Ya, saya. Okay. Edward Jericho. Edward Jericho ada. Okay. Iskandar Shah. Iskandar Shah. Iskandar Shah, where are you? Orang tak ada. Nur Hafikah Hussein. Nur Hafikah Hussein. Tak ada. Okay. So, sebenarnya madam boleh generate kehadiran daripada Webex ni. Okay, siapa yang masuk memang akan dapat ada nama terus nanti. Okay, tapi madam nak confirmkan saja, nak tengok ada ke tak ada. Okay, so kita teruskan dengan slide yang pertama. Madam akan share slide ni. Tak slide anda saja. Siapa yang nampak? Respon madam. Nampak ke tak nampak? Ada. Nampak ke si nampak? Nampak? Nampak. 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 Okey, apa ditulis di skrin tersebut, slide tersebut? Taklimat pengenalan kelas. Okey, taklimat pengenalan kelas. Alright. So permulaannya saya madam memperkenalkan dirilah sebagai siapa yang line dia tak kuat, dia terkeluar, boleh join balik gunakan link yang sama Okey, tak mengapa. Dan kalau line tak kuat, tak boleh masuk, jangan risau. Live ini akan dirakam supaya kamu boleh tengok kemudian. Okay. Seperti yang terpapar di skrin anda, Fatin Izzati binti Muhammad Tahir. So kalau tulis assignment nanti pastikan nama yang tepat dan betul. Okey, itu adalah ejaan bagi nama madam. Boleh panggil Madam Fatin. Okey, tak payah panggil cikgu lah. Cikgu kat sekolah dah lepas kan, dah habis form 5. Panggil Madam Fatin. Saya dah berkahwin, dah cik dah, puan pun boleh. Okey. Okay, Puan. Alright. So seterusnya jadual kelas, taklimat kuliah atas talian, surat-surat amaran dan apps online learning yang akan saya gunakan untuk kelas di atas talian. Okey. So kenapa kita kelas di atas talian? Sebab pandemik COVID-19. Okey. Okey, bila saya bercakap boleh tolong mutekan mic kamu, boleh tak? Okey, mutekan mic masing-masing. Dengar je suara saya bercakap So bila saya kata respon baru kamu on mic balik. Alright? So okay, mutekan mikrofon masing-masing supaya saya tidak mendengar suara-suara di belakang, di background anda. Okay. So okay, kita terpaksa menjalankan kuliah di atas talian disebabkan oleh PKPP. Okay, COVID-19. Okay, mutekan dulu. Mutekan dulu masing-masing. Mutekan mic. Saya nak kena mutekan mic masing-masing ni. Tolong saya mutekan dulu mic kamu. Sebab dia mengganggu Alright. Okay, baru saya share sikit balik. Mutekan mic masing-masing. Mutekan. Okay, tak apa. Line tak kuat tak apa. Sebab madam akan sharekan rakaman ini live. Boleh tengok semula Siapa yang terkeluar, tak dapat masuk, jangan risau. Okay.
Okey, ini adalah pengenalan diri saya. Okay, nama saya Kontin Zaki Muhammad Tahir, berasal daripada Johor Darul Takzim. Tapi saya dah menetap di Sarawak ni lebih kurang dalam 7 tahun lah. Okey, saya mengajar di Politeknik Muka Sarawak di antara tahun 2013 hingga 2019. Okey, ada kawan tak di Politeknik Muka? Ada kawan di Politeknik Muka? Ada? Ada. Okay. Alright, so saya mengajar di sana pada tahun 2013 hingga 2019. Kemudian saya berpindah ke Politeknik Kuching Sarawak bermula Januari 2020. Okay, sudah berkahwin dan saya merupakan seorang pelajar juga. Pelajar master di Faculty of Education Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay. Dan ini adalah email saya dan nombor telefon saya. Okay, 014-843-0917. So, sekiranya anda ada masalah berkenaan dengan assignment, berkenaan dengan group, berkenaan dengan kehadiran dan sebagainya, so anda boleh maklumkan kepada saya menerusi WhatsApp group ataupun WhatsApp personal lah. Okay, so itu adalah nombor saya. Okay, seterusnya kita tengok pada jadual waktu masing-masing yang kamu dapat daripada penasihat akademik kamu di Jabatan Kejuruteraan Awam. Okay, kelas madam, dalam seminggu kita akan jumpa 2 kali. Okay, so satu jam pada hari semalam, pada hari Rabu, jam 12 hingga 1 petang. 2 jam pada hari ini, Khamis, 11 pagi hingga 1 tengah hari. Okay, so 1 jam hari Rabu, 2 jam hari Khamis. Sama tak dengan jadual kamu? Respon madam? Sama tak dengan jadual Sama. kamu? Sama. Okay, Sama, sama madam. Okay, alright. Okay, tak ada masalah jadual kita sama supaya tak ada clash dengan subjek-subjek yang lain. Okay, seterusnya ini adalah arahan untuk kelas di atas talian. Yang pertama sekali, anda perlu mutekan mikrofon anda supaya bila saya menyampaikan kuliah, dia tidak mengganggu kawan-kawan anda yang lain untuk mendengar apa yang telah saya berikan kuliah. So, sekiranya saya nak minta respon, contoh saya panggil Muhammad Rosniza, barulah kamu onkan mic kamu, okay? So, kalau saya kata contoh kalau saya kata kalau saya tak panggil kamu, maka kamu, kalau saya minta respon baru onkan mic. Okay, faham? Yang kedua, sila bersedia dengan pen dan nota lah. Okay, walaupun saya tak nampak kamu secara face to face, so kamu tahulah kamu akan belajar berkenaan dengan penghayatan etika dan peradaban. Okay, seterusnya webcam. Okay, mohon buka webcam sekiranya saya panggil nama kamu untuk memudahkan saya mengenali kamu. Sebab saya pun tak pernah mengenali kamu sebelum ni. Kamu pun baru lagi di Politeknik Kuching kan? Okay, seterusnya adalah respon. Okay, mohon respon secara 2 hala bagi memudahkan pemahaman terhadap topik tersebut. Okay, kalau tak faham, kalau malu sangat nak tanya, tak nak on mic, okay, boleh apa soalan kamu tu di bahagian chat. Okay, tulis kat situ. Nanti madam akan baca dan madam akan respon. Okay, so siapa yang malu lah nak tanya secara apa tu, two-way communication, boleh tulis saja di ruangan chat. Okay, seterusnya setiap kelas online, madam akan rakam dan sekiranya talian line kamu tidak begitu bagus, okay, kamu boleh lihat semula nanti hasil rakaman pada kelas-kelas yang kamu tak dapat nak join disebabkan oleh line yang tak bagus, hujan yang lebat, ke blackout dan sebagainya. So kamu jangan risau, kamu boleh tengok balik rakaman tersebut. Alright. Sekiranya ada butang share screen di skrin anda, jangan tekan butang share screen tersebut, kerana dia akan mengganggu madam ketika madam menyampaikan kuliah. Okay, so dengan kehadiran. So di Politeknik ini adalah cara kehadiran itu diambil. Okay, so sekiranya anda tidak datang 5 jam, maksudnya tidak masuk kelas online, tidak respon di WhatsApp, tidak respon di Google Classroom. Okay, so anda, madam andaikan anda tidak respon, tidak mesej apa-apa,
Okey, so anda tidak hadir, maka anda dikenakan surat amaran pertama. Sekiranya kehadiran anda telah tidak hadir tu selama 5 jam. Okey, so sekiranya anda tidak hadir 7 jam, anda akan dikenakan surat amaran akhir. Okey, sekiranya anda 10 jam ke atas, maka anda akan dikenakan surat tunjuk sebab dan anda boleh dimasukkan markah penilaian berterusan dan dikira gagal kursus ini sekiranya kehadiran anda tidak mencukupi 80%. Okey, so ini adalah style di Politeknik Okey, faham? Okey, kalau ada soalan tulis di ruangan chat Okey. So ini apps online yang madam gunakan. Yang pertama, madam akan gunakan medium utama adalah WhatsApp group. Itu adalah medium utama. Kalau ada apa-apa, madam akan terus tulis di WhatsApp group sahaja. Okay, pastikan anda aktif dalam WhatsApp group lah. Okay, jangan tak baca pula WhatsApp madam. Mentang-mentang WhatsApp kelas kan, tak nak baca. Okay, WhatsApp kawan-kawan dia baca, WhatsApp kelas dia tak baca. Okay, so pastikan anda baca supaya anda tidak ketinggalan info dekat situ Yang gunakan Webex, Cisco Webex seperti sekarang sebagai medium utama untuk online class. Okey, yang ketiga medium menggunakan Google Classroom. Okey, dan yang keempat medium menggunakan YouTube channel medium untuk kesemua hasil rakaman kelas-kelas medium akan masukkan di YouTube channel. Okey, alright. Untuk dari segi introduction untuk kelas etika dan peradaban. Seterusnya kita pergi ke slide pengenalan kursus. Okey. Okey, beri perhatian okey. Madam nampak. Kamu tak nampak muka kamu tu. Okey. Alright. So kandungan dalam slide ni madam akan menerangkan berkenaan dengan sinopsis kursus. Okey, hasil pembelajaran, course learning outcome yang akan kamu dapat setelah berakhirnya kursus ini. Dan yang ketiga, silibus kursus. Dan yang keempat, bagaimana pembahagian permarkahan untuk subjek penghayatan etika dan peradaban. So, sinopsis kursus. Kamu rasa kursus ini tentang apa? Penghayatan etika dan peradaban. Apa yang akan kamu belajar? Cuba respon sikit. Adab. Lagi? Apa lagi? Tingkah laku kelas. Tingkah laku. Lagi? Sikap. Nilai murni. Nilai murni. Penghayatan etika dan peradaban kita akan belajar tentang nilai murni. Jauh sangat tu. Cuba lebih. Kita akan belajar tentang apa? Kamu rasa? Sikap. Sikap. Tika. Macam civic ke? Lebih kurang macam civic ke? Macam tu. Pendirian diri. Okey, dia lebih kepada, terima kasih bagi respon. Okey, sebenarnya dia lebih kepada sejarah. Okey, sejarah dan peradaban tamadun. Lebih kurang macam history lah yang kamu belajar dekat sekolah tu. Lebih detail lagi apa yang kamu belajar. Okey, so penghayatan etika dan peradaban ini menjelaskan tentang konsep etika daripada perspektif peradaban yang berbeza. Okey, seperti mana yang kita tahu, kalau macam sejarah di banyak tamadun kan, dia ada tamadun India, tamadun China, tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba kan. So kita akan belajar setiap etika dan peradaban yang wujud dan juga pasca kolonial dan kolonialisme semasa sesebuah negara menjajah negara lain. Okay, so ia bertujuan bagi mengatasi sistem tahap perkembangan, kemajuan dan kebudayaan merentas bangsa dalam mengukuhkan kesepaduan sosial. Okay, selain itu, pembincangan dan perbahasan berkaitan isu-isu kontemporari dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan alam daripada perspektif etika dan peradaban dapat melahirkan pelajar yang bermoral dan profesional. So, penerapan nilai-nilai etika dan akhlak dan civic ini mampu memberikan impak yang tinggi dan bersesuaian dalam kursus ini. So, ini secara roughly berkenaan dengan kursus penghayatan etika dan peradaban. Okey, untuk pengetahuan kamu, subjek ini adalah ditawarkan untuk intake kamu. Untuk semester 1. Sebab apa? Sebab sebelum ini, semester 1 yang lepas, dia tidak mengambil subjek penghayatan etika dan peradaban. Okey, mereka mengambil subjek pengajian Malaysia. So, pengajian Malaysia dah tak ada dah untuk semester ni, digantikan dengan subjek penghayatan etika dan peradaban.
Okay. So hasil pembelajaran yang pertama adalah kamu akan dapat mengetahui tentang konsep etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun-tamadun yang wujud di dunia. Okay, kita tidak memfokuskan Malaysia saja, kita fokuskan kepada dunia. Okay. Okay, course learning outcome yang kedua. Dia akan menerangkan sistem tahap perkembangan kesepaduan sosial dan kebudayaan merentas bangsa di Malaysia. Okay. Dan course learning outcome yang ketiga mencadangkan sikap yang positif terhadap isu dan cabaran kontemporari dari perspektif etika dan peradaban. Okay. Okay, kalau ada soalan sila tulis di ruangan chat. Apa-apa kemusykilan, malu nak tanya, sila tulis kat situ. Ya, okay. Dalam subjek ini dia ada 9 topik. Okay. Topik yang pertama kamu akan belajar berkenaan dengan penghayatan etika dan peradaban. Penghayatan etika dan peradaban. Mari kita Dia akan mengajar tentang penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Okay. Konsep etika dan peradaban. Etika dan peradaban dalam masyarakat. Sorry, medium tak nampak lah. Dia ada gangguan sikit kat sini. Okay. Dalam masyarakat kepelbagaian. Okay, itu topik yang pertama. Ia juga disambung dengan pemantapan kesepaduan nasional Malaysia, pembinaan peradaban majmuk di Malaysia, perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban di Malaysia. Jadi, kamu juga akan belajar berkenaan dengan teknologi maklumat dan komunikasi TMK, penggerak kesepaduan nasional di Malaysia, peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia, cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Okay, ini adalah antara tajuk-tajuk yang terkandung dalam subjek penghayatan etika dan peradaban. Okay, seterusnya pentadsiran berterusan. Okay, bagi pembahagian markah untuk subjek ini, pembentangan 30 markah. Okay, ada 2 pembentangan yang akan dibuat dan ini madam akan detailkan nantilah. Okay, apa tajuk-tajuk pembentangan, apakah dia syarat-syaratnya, nanti madam akan terangkan dengan lebih detail lagi. Yang kedua adalah e-folio 30 markah. Yang ketiga projek 40 markah. So, total adalah 100 markah. So, subjek ini tidak ada peperiksaan akhir. Pembahagian markah hanyalah bergantung kepada assignment semata-mata. Sebab tu assignment tu kena buat yang cantik, yang sempurna supaya markah kamu pun cantik. Okey? Dan subjek ini seperti mana yang madam bagi tahu tadi tidak ada peperiksaan akhir. Okay. So kalau ada soalan boleh tulis di ruangan chat. Nanti madam akan baca dan respon kat situ. Alright, seterusnya adalah berkenaan berterusan. Okay. So kat sini kita akan lebih tengok pada pembentangan tu kena buat apa. Okay. So untuk pembentangan dia terbahagi kepada 2. Dia ada pembentangan 1 dan pembentangan 2. Okay. Yang ni pembentangan kamu akan buat secara individu. Okay. Pembentangan 1 kamu akan pembentangan 1 adalah nanti madam akan bagi setiap individu satu jurnal yang perlu kamu baca. Dan kamu perlu ringkaskan jurnal tersebut, isi kandungannya, rumusan ke dalam slide. Okey, apa yang kamu faham berkenaan dengan artikel tu kamu akan bentangkan semula dan di hadapan kawan-kawan yang lain. Okey. So, pembentangan ini berkaitan dengan topik 1 dan topik 2. Okey. Pembentangan yang kedua berkaitan dengan topik yang ketiga. Okey. Berkaitan dengan peranan Selat Melaka sebagai peradaban. Okey, itu adalah pembentangan yang kedua. Okay, kita tengok kepada pembentangan. So, pembentangan akan dilaksanakan secara individu. Okay, setiap orang akan ada satu artikel, dia kena baca dan dia kena tulis dalam slide PowerPoint. Okey, kamu pernah tak buat slide PowerPoint?
Pernah, madam. Pernah, madam. Dekat Sebelah. Pernah, madam. si Pernah. 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 Si pernah. Ah, Okey, dekat sekolah dulu ada belajar tak? Macam mana nak buat slide PowerPoint? Ada tak? ada. Ada kan? Ada ajar sendiri. Tak ada. Oh, escape? Kenapa gambar escape? Ya Allah. Sudah, madam. Sudah. Okey, senang je. Okey, Belajar sendiri. belajar sendiri PowerPoint yang paling simple, yang paling senang sekali. Okey, tutup mata pun boleh buat. Taklah tutup mata, tak boleh lah tuliskan. Okey, yang paling senang lah. Okey, macam ni, pembentakan satu tu kamu dapat artikel daripada madam. Contoh tajuk kamu adalah asal usul orang Melayu. Contoh dia. Okay, kamu pun bacalah. Baca ada 6 muka surat kan. Contohlah baca. Lepas tu kamu kena ringkaskan. Ambil point masuk dalam slide kamu. Ambil point dalam slide kamu. Lepas tu kamu pun bentanglah dengan kawan-kawan yang lain. Macam itulah. Okay, pembentangan. So, madam pun akan ambil markah daripada apa yang telah kamu bentangkan, apa yang kamu faham daripada artikel tersebut. Okay, so itu cara untuk buat pembentangan. Kita gunakan slide PowerPoint saja. Kan, dan kan dalam laptop kan dia ada Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Gunakan PowerPoint tu untuk buat slide. Okay. Tak ada Microsoft Word dekat kamu punya laptop. Tak ada. Ada, tapi Ada. kena bayar 300 lebih. Bukan dapat free ke? Tak ada Saya Tak punya ada. saya punya ni tak dapat free. Okey, kalau kamu ada, kalau kamu boleh akses Google tak? Google. Boleh. Boleh akses. Okey, dalam Google dia ada satu apps dinamakan Google Slide. Okey, cuba kamu type Google Slide. SLIDE. Okey, kamu boleh guna Google Slide tu. Peranan dia sama macam PowerPoint. Okey, Dia boleh free kah? gunakan Google Slide. Ya, dia free. Sebab kalau kamu boleh akses Google, maka kamu pun dapat gunakan Google Slide. Okay. Tak semestinya guna Microsoft PowerPoint lah. Sebab madam rasa yang untuk yang baru ni memang kena beli pun dia punya license kan. Kena beli. Kena beli kan. So kalau tak ada dalam kamu punya laptop, kamu boleh gunakan Google Slide dalam website. Okay, sama saja dengan Microsoft PowerPoint. Okay. Okey. Right. Seterusnya adalah pembentangan adalah daripada topik berikut, pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam Malaysia, konsep etika dan peradaban dan juga etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey. So tajuk pembentangan akan diberikan berdasarkan kepada topik-topik ini, topik 1 dan topik 2. Okey. So setiap pelajar akan diberikan jurnal yang berkaitan dengan topik 1, 2 dan 3 untuk bacaan dan dibentangkan di dalam kelas. Okey. Sama ada secara buka atau di alam maya. So kita akan bentang secara online lah. Okey. Sekiranya kamu masih lagi belum pulang ke politeknik. Okey. So, tempoh pembentangan adalah 10 hingga 15 minit sahaja. Okey, tak perlu lama-lama. Slide pula tak payahlah slide tulis panjang-panjang, tulis point-point saja. Okey, apa yang kamu faham kamu point. Okey, rumus explanation nanti kamu akan berikan menggunakan apa yang kamu faham berkenaan dengan tajuk tersebut. Okey, boleh? Okay, ada soalan tulis dekat ruangan chat nanti madam akan baca. Okey, seterusnya. Ya. Kalau masa pembentangan tu kami bentang kurang daripada 10 minit, bolehkah? Boleh, tak jadi masalah. Okey, asalkan kamu bentang. Alright. Okey, ini adalah rubrik pembentangan. Jangan risau, slide ini madam akan letak di Google Classroom. Kamu boleh download di situ, kamu boleh tengok balik. Ini adalah cara pemakahan madam. Kalau nak markah penuh, kamu kena tengok balik. Markah penuh dia mesti ada apa. Hubungan yang baik dengan rakan sekumpulan, mengamalkan budaya yang sangat baik, sentiasa menjalankan sesuatu tugas dengan penuh amanah. Okey, boleh tengok balik rubrik ini. Supaya kamu tahu petition madam untuk pembentangan. Okey. Terusnya e-folio. Okey, e-folio. Kamu akan e-folio adalah secara group assignment. Okey, kamu
ada yang dah kenal ke memang semua tak kenal antara satu sama lain ni? Ataupun ada yang daripada sekolah yang ada tak? Ke yang tak kenal semua orang? Cik. Belum Ha? kenal. Kenal Belum lama kenal? je. Kau kenal secara nama sahaja. Ya. Oh, kenal lama saja. So, itulah kan susah juga. Saya pun kamu nak pilih apa tu? Orang yang nak group dengan kamu ni. Nak pilih macam mana Kamu rasa? Sebab Yang sudah kalau ditetapkan uh, semasa susah subjek satu lagi tu. ditetapkan? Sudah ditetapkan? Sebelum ni kan satu lagi subjek lecturer tu minta kami buat grup, follow grup Okey. tu sajalah. Okey. Grup tu berapa orang satu kumpulan? Ada yang 3, ada yang 4. Okey, kalau madam buat ikut kumpulan yang sama, boleh? Tu lagi senang. Okey, senang sebabnya kamu pun boleh bincang bersama-sama kan. Tak payah nak tukar-tukar grup yang lain kan. Okey, itu sebab itu menjadi cabaran ya sebab kamu baru semester 1, kamu belum mengenali, kamu belum pernah jumpa. Kalau madam ajar setiap atas-atas, dia orang dah kenal dah antara satu sama lain. So, dia orang boleh pilih siapa-siapa yang dia orang nak. Okey. So, sebab kamu ni baru semester 1, jadi kita follow lah. Kalau kamu dah pernah buat kumpulan sebelum ni, kita follow je kumpulan yang sebelum ni. Okay? Supaya senanglah untuk kamu berbincang sebab menggunakan kumpulan yang sama. Okay? So, pensyarah akan menentukan tajuk bagi setiap kumpulan secara undian. Okey, ni kita akan undi pada minggu hadapan. So, pelajar diwajibkan menghasilkan e-folio berkaitan tentang kita akan rujuk tajuk-tajuk nanti lepas ni. Okey. So, penghasilan e-folio mestilah tidak menyentuh isu-isu sensitif, kontroversi dan yang boleh dikira sebagai tidak selari dengan nilai-nilai murni serta keharmonian masyarakat Malaysia. Okey, so e-folio yang dihasilkan perlulah mematuhi format-format yang macam mana contoh e-folio ni? Madam akan tunjuk jangan risau. Menggunakan font, saiz, grafik dan gambar yang bersesuaian dengan tema, memuat naik hasil e-majalah ke dalam portal CDOS. So, Madam nak kamu muat naik dalam portal Google Classroom. Okey. Okey, sila mutekan dulu mikrofon. Alright. Ini adalah tajuk-tajuk e-folio berkenaan dengan perpaduan, kesepaduan nasional, etnik di Malaysia, sejarah peradaban masyarakat majmuk di Malaysia, konsep negara dan bangsa, kepelbagaian idea bangsa idaman dan perbahasan, konsep perlembagaan, integrasi dalam perlembagaan. Baik, contoh e-folio. Madam stop sharing kejap. Okay, kita akan share balik semula. Sorry, salah tekan pula. Stop sharing. Sekejap kelas. Okay, so Madam akan share contoh e-folio. Sekejap, stop sharing sekejap. Boleh tak nak keluar? Oh, kat sini.
Okay. Kita akan tunjukkan e-folio. Okay, this one. Okay, e-folio macam e-majalah. Okay, nampak tak majalah di hadapan anda? Ini adalah contoh e-folio. Dia masih ada grafik yang bersesuaian dengan tajuk. Okay, ada isi-isi, ada gambar-gambar. Alright. Okay. Dia seperti majalah. Macam mana nak buat ni? Jangan risau, ni sangat senang. Kamu jangan kata susah nak buat. Okay, ni sangat senang. Okay, madam akan tunjukkan. Okay. Okay, nampak tak tadi? Nampak tak tadi contoh e-folio? Nampak Okay, nak buat tu sangat senang. Okay, kamu jangan fikir susah pula. Sangat senang. Okay, sekarang ni dunia IT ni sangat senang. Macam mana nak buat e-folio tadi? Kamu hanya buat sahaja. Contoh kamu dapat tajuk apa tadi ni? Perpaduan. Okay, kamu ambil isi-isi berkaitan dengan perpaduan. Kamu nak buat dia dalam bentuk majalah. Okay, alright. So kamu carilah gambar, grafik yang bersesuaian, isi-isi Microsoft Word. Okay. Siapa yang tak ada Microsoft Word tu, kamu boleh bantu kawan kamu cari gambar ataupun cari isi. Siapa yang ada Microsoft Word boleh buat. Okay. Alright. So buat dulu dalam bentuk Microsoft Word menggunakan Word. Okay. Dan kamu perlu save dokumen tersebut dalam PDF. Dan nanti madam akan minta kamu uploadkan dalam satu website ni untuk dia jadi e-majalah, e-folio. Okay. Boleh tak? Okay, jangan risau nanti madam akan ajar satu persatu. Okay. Sekarang ni untuk first kita akan buat pembentangan tadi je dulu. Okay, untuk e-folio nanti kita akan hold dulu sampai pembentangan semua dah settle. Okay. So untuk projek kamu akan buat brochure 20 markah. Okay, yang confirm sekarang kamu akan buat brochure dahulu. Video animasi masih lagi belum confirm. Okay, sebab kalau kamu dah balik sini kita akan buat satu program CSR ke luar politeknik. Yang confirm sekarang adalah brochure. Pernah nampak tak brochure? Kelas brochure kalau kita pergi mana-mana tempat kan dia ada yang berlipat-lipat pamphlet. Okay, lebih kurang macam pamphlet kan. Tapi kamu Macam tak kad perlu template tu kah? ya, macam kad pamphlet tu. Tapi kamu tak perlulah print dia ke dalam bentuk hard copy. Okay, kamu hanya hantar ke madam dalam bentuk soft copy saja. Okay, contoh kamu designkan menggunakan okay, ada satu apps dekat dalam internet, nama dia Canva. C-A-N-V-A, Canva. Dekat situ, bila kamu dah log in ataupun sign up menggunakan akaun Google ataupun akaun Facebook, kamu boleh tengok kat situ ada satu template untuk buat brochure. Macam-macam jenis template ada yang cantik, yang jenis flora, jenis abstract. Dekat situ kamu boleh buat pamphlet yang cantik-cantik lah. Okay. Ataupun kalau kamu tak nak guna Canva, kamu boleh guna Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ataupun Paint dan sebagainya. Ikut kepada kumpulan masing-masing. Okay. Alright. So macam mana nak bincang dalam kumpulan ni kamu tak kenal antara satu sama lain? Kamu boleh gunakan WhatsApp video call. Video call kan boleh 8 orang kan? Pakat kamu bincang. So esok ke Sabtu Ahad ke, okay, kita buat video call kejap, kita nak berbincang. Okay, untuk buat pembentangan contohnya. Untuk step pertama kita akan buat pembentangan dahulu. Bincang, okay. Orang yang pertama, okay, kau cari maklumat ni, cari maklumat ni. Okay, bagi maklumat dekat orang yang akan buat slide. Okay, dan dia akan buat slide dan semua orang akan bentang. Pembentangan tu secara individu, so tak perlu ni.
Tak perlu, bukan group assignment. Pembentangan adalah individu. Untuk e-folio dan projek saja secara berkumpulan. Untuk pembentangan tadi secara individu, e-folio dan projek adalah secara berkumpulan. Okey. Okey, ini adalah punya arahan untuk projek ni, kamu boleh ambil di Google Classroom lah. Nanti Madam akan upload di situ. Ini adalah tajuk-tajuk brosur berkenaan dengan evolusi dan pengglobalan teknologi, konsep hubungan manusia dan teknologi, mengkaji etika dan peradaban dalam teknologi maklumat. Okey. Semua ni adalah tajuk-tajuk yang akan kita undi. Kita akan undi tajuk ni pada minggu hadapan. Okey. Ini adalah rubrik pemarkahan. Kamu boleh baca. Untuk dapat markah cemerlang, dia mesti ada apa. Okey. Ini adalah struktur brosur. So, dalam brosur tu dia mesti ada apa? Format dia, okey, dia mesti ada muka hadapan dia. Muka hadapan untuk yang pertama, contoh dia mesti ada logo Politeknik. Nama Politeknik. Okay, macam mana nak cari logo Politeknik? Kamu search je lah dekat Google tu, ada logo Politeknik dekat image tu. Ambil lah logo Politeknik. Politeknik Kuching, Sarawak. Okay, kod khusus ini adalah MPU 21032. MPU 21032, penghayatan etika dan peradaban. Itu adalah kod nama khusus. Okay, tajuk soalan adalah tajuk yang kamu dapat. Contohnya kamu dapat tajuk berkenaan dengan evolusi dan pengglobalan teknologi. Okay, seterusnya nama pensyarah, nama pelajar dan jabatan kamu. Okay, dalam brosur tu mesti ada. Okay, seterusnya dia mesti ada penghargaan. Tulis penghargaan apa. Okay, ada isi-isi perbincangan. Okay, and then mesti ada tema lah brosur kamu. Menggunakan tema apa, abstrak ke apa ke. Okay, and then penutup dan kesimpulan. Alright, rujukan yang kamu gunakan untuk cari maklumat. Okay, itu saja untuk pembahagian markah. Madam ulang semula pembahagian markah. Yang pertama tadi pembentangan 20 markah. Sorry. Okay, pembentangan 30 markah. Sorry, pembentangan 30 markah. Pembentangan adalah secara individu. Okay, kejap Okay, nampak dekat depan tadi. Slide sebelum ni Nampak. jelas tak? Slide sebelum ni jelas Jelas. tak? Okay, sebab slide sebelum ni jelas sebab Madam lupa nak tukar dia punya setting tadi. Ya, jelas. Okay, so pembentangan 30 markah, pembentangan secara individu. Satu artikel kepada seorang pelajar. Setiap pelajar akan dapat satu artikel, dia kena baca dan dia kena ringkaskan dalam bentuk slideshow. Okay, menggunakan PowerPoint ataupun Google Slide. Okay, sama juga dengan pembentangan 2. Kamu akan dapat satu tajuk setiap individu dan kamu akan bentangkan. Untuk e-folio 30 markah, projek 40 markah. Untuk e-folio kamu akan buat secara group assignment, berkumpulan, dan projek juga secara berkumpulan. Okay, so the grand total is 100. Okay, setakat ni faham tak? Faham. Ada soalan? Okay. Okay, so Madam stop sharing. Okay, ada soalan tak dekat chatting ni? Madam boleh share slide ni lepas kelas habis nanti. Okay, Madam akan share slide ni di Google Classroom. Masing-masing, jangan risau, kamu boleh baca dekat situ. Kamu semua dah masuk ke Google Classroom? Madam, Ya. saya nak tanya pasal pembentangan. Ya. Adakah kita akan buat pembentangan after 29 or sebelumnya? Bila kamu akan kembali ke Politeknik? 29 September ke Ogos? Ogos.
29 Ogos. Kamu akan kembali ke Politeknik 29 Ogos. Hujung bulan ni lah maksudnya. Ujung bulan ni. Oh ya ke? Okey. Kalau macam tu kita akan buat secara face to face lah, lebih mudah. So, Okay. so madam akan bagi tajuk dahulu. Okay, madam akan bagi tajuk. Kamu akan baca dan buat slide dahulu. Prepare slide dahulu, okay? So, nanti baru kita akan bentang. Okay. Thank you, madam. Okay. Ada lagi soalan? Line slow sikit. Iskandar Shah, line slow sikit. Memanglah. Kalau line slow memang takkan, ni susah sikit nak masuk. Okay. Fikri, line slow. Okay, tak apa. Sebab session ini akan madam record dan kamu boleh lihat semula nanti Okay, ada soalan lagi tak setakat ni? Apa YouTube channel madam? Okay, YouTube channel madam. Nanti madam akan bagi link dekat WhatsApp group lah. Okay, madam nak tanya, kamu prefer WhatsApp ke prefer Telegram? WhatsApp ke Telegram? Kamu rasa okay? WhatsApp. WhatsApp. Okay, WhatsApp tu lebih aktif lah berbanding Telegram Okay, kita gunakan WhatsApp lah sebagai medium utama. Apa-apa sahaja yang kamu nak tanya, tanya dalam WhatsApp ataupun Google Classroom. Okay. So, kalau tak ada apa-apa soalan, madam rasa setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Untuk kelas minggu hadapan, madam akan bagi artikel untuk setiap orang untuk buat slide. Okay. Boleh? Respon? Boleh. Boleh. Boleh, madam. Okay, madam nak kamu buka sekejap. Kita ambil gambar. Siapa yang on kamera ni buka sekejap Woo! Okay, siapa yang kita nak masuk YouTube kan? Kita mesti nak nampak muka sikit. Okay. Okay, yang lain. Rambut baru bangun Suzanne. tidur. Bangun tidur? Ya Allah, lambat kamu bangun tidur. Tidur lambat ke? Okay. Yang lain, buka kejap. Kita nak masuk YouTube ni. Sensor muka. Okay. Okay, yang lain. Ada tak dari Sabah kat sini? Ada tak orang Sabah? Sabahan? Simon. Simon, ya kah? Kan Jap, semua dia dah bangun ke belum? Sarawakian. Okay. Hey, nampak hidung siapa tu? Ya Allah, jangan dekat sangat dengan kamera. Tak senonoh betul lah kamu ni. Dahsyat ni. Okay, satu. Peace. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, peace. 1, 2, 3. Alright. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you, madam. Okay, jumpa Thank you, lagi pada madam. minggu Don't hadapan ya. forget to like and subscribe. Okay. Like and Yeah. subscribe my channel, okay? So, end meeting. Tekan end meeting. Tekan pangkah Okay, thank you. Okay. Sambung tidur.